وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama menghirup udaranya, mengatur langkah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sekaligus menjunjung agama Allah yang Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Di kesempatan ni saya mohon ampun dan maaf kerana pagi ni terlewat 15 minit saya terlambat. Minta maaf banyak . Saya silap bajet masa sebenarnya. Minta maaf . Baik, sambungan rukun Islam ke hakikat makrifat, muka surat 7. Siapa yang main bulan sudah? Saya tak tanda sambungan dia pada rukun Islam ke ataupun hakikat makrifat? Rukun Islam dah. Okey. Untuk sahabat yang baru ataupun sahabat yang berada di alam maya, kitab Hidayatus Sibyan muka surat 7 di rukun Islam. Rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Kedua, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Ketiga, memberi zakat. Keempat, puasa pada bulan Ramadan. Kelima, mengerja haji pada Baitullah jika kuasa berjalan padanya. Okey, baik. Rukun Islam dengan rukun iman ni rasa-rasa kita main sangat-sangat daripada sekolah tadika dulu ni. Daripada sekolah tadika, mungkin daripada mula-mula nak mengenal ajaran agama Islam, mula-mula nak belajar Islam, dan nanti ajaran ni lah rukun iman, rukun Islam. Okay? Sampailah pada hari ni takkan lekang benda ni yang kita. Sebab dia menjadi rukun. Apa maksud rukun ni? Tiang. Kalau kita nak membina satu-satu binaan, satu-satu rumah, satu-satu mahligai, kena ada tiang. Mana ni rumah ada tiang dah. Sebelum dibina binaan masjid, walaupun masjid ni tak ada tiang, tapi dia pun kena buat asas dahulu. Itulah rukun. Kena ada asas. Kalau tak ada asas, nak letak tak mana? Kalau tak ada tanah, nak letak atas apa? Bolehkah masjid itu terapung-apung? Tak boleh. Maka kena ada asas. Asas kita sebagai orang Islam, itulah dia. Yang mana? Yang 5. Di dalam hadis yang baru kita baca, iaitu seorang sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam,
Yang mana kata dia, wahai Rasulullah, sertakan kepadaku satu amalan yang boleh membawa aku ke syurga. Nah, amalan apa yang boleh aku buat yang boleh bawa aku ke syurga? Rasulullah kata, berat ni soalan hang, tapi mudah. Kalau orang yang rasa mudah, dia mudah buat. Tapi orang yang payah, dia akan payah. Apa dia? Maka Rasulullah pun menyusun di antara rukun Islam. Pertama, kena jaga akidah. Apa dia? Nak jaga akidah kita ni jangan sesekali mensyirikkan Allah. Bila tak mensyirikkan Allah, maka ucaplah kalimah syahadah. Apabila kita ucap kalimah syahadah, dia ada konsep tau. Mengucap kalimah syahadah ni ada konsep. Bukan sekadar lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Sebaliknya dia kena hadir tasdik. Tasdik di hati. Sebab tu dia kata, orang yang mengaku beriman dengan Allah kena mengaku. Mengaku dengan lidah, membenar dengan hati. Bukan sekadar mengaku di lidah saja. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dalam masa yang sama kita buat kerja syirik. Dalam masa yang sama kita minta bantuan kepada batu. Kita minta bantuan kepada bomoh. Kita minta bantuan kepada pokok besar. Kita minta bantuan-bantuan kepada yang lain. Ini dipanggil kita mensyirikkan. Kita tengok di antara amalan-amalan yang kita lakukan boleh menyebabkan perkara itu menjadi syirik. Ini mungkin amalan dahulu-dahulu kala kan. Penyapu tu setan takut kata kita kan. Kalau kata adalah budak-budak kecil kriya dalam rumah. Ambil menyapu ribah. Ribah dengan menyapu. Pasal apa? Hambat setan. Itu kepercayaan. Sambil mulut duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, hambat setan dengan menyapu. Sebenarnya hambat setan bukan dengan menyapu tu pun kan. Tapi akidah tu kita kepercayaan kita. Dia dah jadi. Pasal apa? Kami tok nenek moyang kami dulu kat situ. Kemudian bila ibu yang melahirkan anak ni, dia tak boleh duduk seorang. Badan dia kan tak bersih. Dia sentiasa akan didampingi oleh dampingan yang jahat. Syaitan lah. Bubuh paku 6 inci tu di tengah kepala. Bubuh paku 6 inci kot. Tu dah dia pasak di tengah kepala. Kita ni heran awak lah. Dia cucuk sanggul itu dengan paku. Rupanya setan takut kat paku. Pasal dia paku dilihat kawan tu. Ni apa punya kepercayaan? Okey. Memang kita mengaku kita Islam. Dalam masa yang sama, kita juga buat kerja khurafat. Syirik tu, Ni dipanggil syirik kecil yang kita tak rasa. Tapi haram benda ni. Haram. Sat lagi ambil duri mengkuang pula. Duri mengkuang. Ada lagi satu, dia pun gantung ikan puyuh. Tak silap saya. Kan ikan puyuh kering. Gantung di pintu rumah tu. Dengan duri mengkuang. Ini semua dipanggil syirik wal hal. Kita dah betul-betul lafaz dengan lidah, tasdik dengan hati. Dalam masa yang sama kita buat kerja syirik. Pasal apa? Waktu tu kita ikut kata-kata zaman nenek moyang. Kami mak kami dulu macam tu. Kami tok kami macam ni. Okey. Kalau amalan bertungku syirik tak? Tak syirik lah. Berubat. Ini hak yang halal setan. Hak yang jaga keamanan. Macam tu macam ni. Itu yang buat rumah. Dulu buat rumah kayu yang tilapik bubuh kain. Kain ada merah, kuning, hitam. Tak silap saya lah. Ada 2-3 lapis kain dia bubuh di tiang seri. Lepas tu baru dia pasak. Masa tu kecil-kecil kita tak faham apa dia. Benda dia pelapik tiang tu bentuk-bentuk persegi tu. Dia cucuk. Dia pasak ke tiang seri. Rumah tu Wallahualam. Wallahualam. Tapi itu kepercayaan. Walhal pada lidah dah mengaku dah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam masa yang sama, dia percaya pula kepada benda-benda yang karut marut. Yang ni tok nenek moyang kita suruh buat. Yang ni kita buat. Ni yang kata beriman. Tetapi lidahnya hanya sekadar mengucap. Hati dia tak membenarkan. Sebab dia duk buat kerja yang lain. Maka rukunnya tak kuat. Ada.
Ada tiang tapi reput dia makan anak-anak. Yang kedua mendirikan solat 5 waktu. Sampai ketua dengan diri ni, saya lah, perempuan mungkin tidak lah. Sampai ketua dengan diri ni, berani tak mengaku kata saya sembahyang khusyuk? Berani tak mengaku? Siapa yang dalam ni berani mengaku? Saya nak bagi 5 kupang dalam ni. Kalau saya sembahyang khusyuk, mayang saya tak ingat apa dah. Ingat Allah saja. No? Ada, tak dinafikan ada. Orang yang beramal soleh yang sedemikian. Tapi tak dinafikan, tak juga kita nafikan ada yang tak khusyuk. Di dalam solat kita tu sembahyang. Cukup waktu tu masuk. Waktu tu kira nak sembahyang lah. Nak jaga tertibnya, nak jaga rukun dan syarat solat semua kita nak jaga. Tapi dalam masa yang sama sembahyang kita ni menerawang kata. Keluar entah melilau-lilau ke mana. Sat lagi dia main jenguk masuk sat. Sat lagi dia keluar pergi tang-tang mana. Biasanya kalau barang yang hilang dalam sembahyang berhenti ingat. Nak main ilham pun nantilah sat lepas sembahyang. Rupanya dia nak main time tu berhenti main. Tak ni aku duduk cari sangat. Ada sat lagi. Sat lagi dia kira lepas-lepas bagi salam nak bercari ya. Benda tu nak jahatnya. Okey, kalau tanya tentang sembahyang alhamdulillah. Sebab awal-awal ibadah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ialah ibadah solat. Pertama sekali, kita mati ni, dia akan tanya. Waktu ni tak dikebumikan dalam lahat lagi. Masih lagi di pembaringan. No? Sebab apa? Sebab yang nak main tolong kita ni yang ibadah solat. Dia yang nak main tolong, nak tolong jawab. Soalan mungkar dan nakir nanti pun dia. Itu yang kata akan ditanya. Dia tak tanya hang dulu kerja apa. Pangkat apa. Gaji hang berapa. Rumah hang tang mana. Nombor telefon hang berapa. Dia tak tanya semua tu. Dia akan tanya solat. Dia tak kata hang ada WhatsApp. WhatsApp pun WhatsApp ada. Dia tanya hang sembahyang tak ada. Yang nak jawab tu siapa? Sembahyang yang nak jawab. Ya, aku sentiasa didirikan. Dia jaga aku. Dia jaga rukun aku. Dia jaga tertib uduk aku. Dia jaga ayak dia jaga semua. Dia yang jawab. Kalau nak harapkan mulut kita, dia nak mohon. Mayang Bukan mayang. Tapi lagu tu lah. Lagu yang bagai dikata. Sekadar melepaskan kewajipan semata-mata. Namun dalam sembahyangnya tidak ada isi. Okey. Ada rukun. Ada sembahyang tak sembahyang tu ada. Lalu itulah tengok. Untuk memperedokkan. Maka kita ni bila sedap kata diri kita tak kerti, itulah belajar no. So kita nak belajar. Hampa mengaji belajar apa-apa bab sembahyang. Takkan tak kerti-kerti lagi sembahyang. Kerti, bukan tak kerti. Tapi rupa-rupanya bila kita belajar, ada lagi yang tak kena. Kita ni bila lagi kita belajar, lagi banyak kita jumpa benda yang kita tak tahu. Tapi kalau kata kita nak jadi orang pandai, tak usah pergi belajar. Orang yang tak mampu mengaji ni, orang tu orang pandai. Pasal apa? Tak payah pergi dah, aku dah cerdik dah. Duduklah di rumah dengan murakabnya. Dengan tersusunnya. Kemudian yang ketiga, membayar zakat ataupun memberi zakat. Yang mana kita faham, zakat kita terbagi kepada dua. Zakat fitrah dan juga zakat harta benda. Orang yang berharta, maka wajib mengeluarkan zakat apabila cukup nisab dan haulnya. Begitu juga orang-orang yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan sempurna akalnya, wajib ke atasnya membayar zakat fitrah. Dan kemudian keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang ni pun macam sembahyang pula juga. Mungkin sekadar berpuasa menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi tak pandai jaga mulut lidah, tak pandai jaga mata, tak pandai jaga hati. Maka menyebabkan puasa itu hanya lapar dan dahaga semata-mata, sementara isi pahalanya habis bagi dekat orang. Dan kelima, mengerjakan haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan padanya. Kalau mampu pi. Maksudnya kalau kuasa berjalan ni, kalau mampu pi, pilah.
Mampukah kita? Hari ini kita tak mampu dengan sebab tak ada kota kan? Duit ada. Tenaga ada. Kota tak ada. Lama dah dia kata duit cukup lama dah. Tapi tak ada kota. Tunggu panggil, tak panggil, tunggu panggil, tak panggil. Tengok-tengok mai umur 65 tahun ke atas, dia tak bagi pi. Habis dah. Tak payah pi lah. Habis duit yang ada yang kita simpan nak pi tu, kita enjoy pi Tanglin. Nak pi Mekah tak boleh? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Simpan bekalan untuk nak buat haji tu sampai Allah panggil. Kota tu undang-undang masyarakat manusia. Tapi undang-undang Allah, bekal kita dah cukup. Kerajaan lah ni 65 tahun ke atas dia tak bagi pi dah. Duit aku dah cukup dah tu. Pi ambil mai kita pi makan angin. Pi melancong kat tempat lain. Nak pi buat haji tak boleh. Jangan ambil. Haram kalau kita ambil duit tu dah. Haram pasal apa? Yang tu adalah bekal untuk kita buat rukun Islam yang kelima. Kita ni rasa putus asa, tak larat tunggu dah. Tengok-tengok keluar kenyataan 65 ke atas dah tak boleh pi. Habis aku dah 70, dia nak hundak patah balik dah. Tak. Mungkin ada cara. Allah Ta'ala bila dia panggil kita, kata Nabi Ibrahim AS, kamu akan datang walaupun dalam keadaan mengesot, merangkak. Akan datang menjadi tetamu Allah. Mana nak tak? Dia jangan tu dia buka. Kau undang-undang ni undang-undang manusia. Bukan undang-undang Allah. Undang-undang Allah dia kata wajib ke atas mukallaf. Tapi undang-undang manusia dia kata tak boleh. 65 kata tak boleh. Itu semua manusia. Manusia tu boleh berubah bila-bila masa. Lepas tu dia letak kat sini. Haji ni boleh buat di Baitullah saja. Tak boleh buat di Baitul Rahman. Tak boleh buat di Baitul Rahim. Tak boleh buat di Baitul Ma'mur. Kena buat di Baitullah. Katalah nak pergi Tanglin lah. Replika Baitullah pada nak pergi musim haji. Tak jadi juga. Baitullah tu hanya ada di satu negara je dalam dunia. Itu negara Mekah. Tunggu sampai Allah Ta'ala betul-betul panggil. Dia akan panggil lah. Dalam keadaan macam mana sekalipun. Kita tengok kawan tu. Dia tak ada duit. Dia tak ada apa. Kerja pun tidak. Suami dia mati awal. Dia bela anak-anak dia 9 orang. Dia memang tak ada nampak cadang apa pun kot mana duit dia nak main, nak membolehkan dia nak pergi haji. Daftar je sekali lah. Takdir Allah Ta'ala kepada dia. Ada seorang hamba Allah ni nak bayar zakat. Dia jual tanah juta ni. Jual tanah. Orang ambil buat jalan. Buat lebuh raya. Lepas tu bagilah 18 juta. Mereka pun sembang adik-beradik kita nak buat apa dengan duit ni. Mereka kata lah ni mau tak kita tolong seorang ni. Buat haji. Dia orang miskin. Dia susah sangat. Anak 9 orang. Suami dia meninggal masa tu dia umur 29 tahun suami dia meninggal. Dia tak boleh nak kahwin anak 9. Siapa nak kahwin dengan anak 9? Dengan susah payah lu tu. Bela anak sampailah anak-anak semua kahwin dia. Apa pun tak ada. Rumah dia pun memanglah banyak lah. Tiba bila Allah panggil. Ni kata bila Allah panggil. Orang pergi bagi kat dia seketul je duit. Nak suruh dia buat haji. Saya ingat masa tahun 2007. Januari 2007. Dia ni dia tak tahu nak macam mana dia cari saya. Dia kata dekat saya ni orang mari kat dia suruh buat haji. Boleh kan apa buat haji? Awak pula tak boleh. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Dia kata dia tulis tak kerti baca pun tak kerti umur Allah 69 tahun. Masa tu saya tak ada kereta lagi. Saya bawa dia naik motor. Naik ke tabung haji. Pergi daftar haji dekat dia. Daftar haji dekat dia. Tolong tulis apa semua. Lepas tu dia kata, Ustazah mau tak mengaku dia sebagai mak saudara? Mau? Pasal apa pula tak mau kan? Lepas tu dia kata, sebab orang tabung haji tu suruh cari mahram yang nak pergi sama. Dia nak cari siapa kan?
Jadi cari seorang sahabat yang siqah, yang boleh dipercayai. Saya pun masuklah nama dia dalam senarai yang nak ikut sekali. Saya jangka dapat pergi tahun 2009. Saya kata asbab dia. No, asbab dia. Tengok-tengok dalam bulan 7 dapat surat. Boleh pergi buat haji. Masya Allah. Daftar tahun tu boleh buat haji. Kau rasa hebat Allah. Kan? Allah maha hebat. Tu kata kalau dah dia panggil, miskin papa tak ada apa pun akan datang kepada dia. No? Masya Allah. Kayanya Allah. Kita tengok kekuasaan Allah. Lepas tu saya boleh tumpang pergi. Nah, padahal saya baru daftar juga. Kan? Kan kita kena tunggu. Lah ni kalau daftar lah ni 40 tahun baru boleh dapat pergi nah. Yang ni dalam masa 3-4 bulan tu. Januari pergi daftar, bulan 7 dah mai dah. Boleh pergi dah tahun tu. Subhanallah. Oh, hebat kuasa Allah saya kata. Paling hebat Allah. Masa tu raya bulan 8. Raya bulan 8. Saya ingatlah kenapa Allah Ta'ala panggil saya boleh pergi awal, umur saya 33. No? Saya pegang tak lain tak bukan. Asbab dia. Kerana adanya seorang fakir ini, maka saya boleh tumpang dia. No? Ni mak ke? Saya kata mak penakan. Kan tadi dia tanya saya, mak tak? Ya, mak penakan. Okay, dia pun tengok macam catat umur dia. Layaklah dipanggil dahulu untuk pergi. Duit pun dah cukup. Kita duit tak cukup ni baru nak pergi cukup. Kan? Ni kalau kata Allah Ta'ala panggil ni, siapa yang boleh menghalang dia? Allah itu kaya. Kita kena yakin sungguh-sungguh kekayaan itu datang daripada Allah. Orang semua kata, dia tu tak kerti baca, tak kerti tulis, macam mana nak pergi, nak belajar apa. Walhal kalau pergi buat ibadah haji tu, nak nanti hang pandai ke? Tak. Ada tak amalan ibadah haji yang wajib kena baca? Tawaf hang wajib kena baca ni. Pusingan pertama hang wajib kena baca ni. Ada tak? Tak ada kan? Okey, kalau dari segi tawaf, kalau segi wukuf, ada tak wajib anak kena baca ni waktu di wukuf? Di Arafah hang wajib baca ni. Di Arafah hang wajib. Di Mina hang nak melontak, hari pertama hang wajib baca ni. Ada tak? Tak ada. Hanya perbuatan dan niat saja. Nah, niat dalam bahasa Melayu. Yang lain daripada tu perbuatan. Jadi kita jangan nilai dia tu tak kerti, dia tu bodoh. Mana hari lah dia nak belajar, dia punya susah lah. No, sampai tak ada ruang masa untuk dia belajar. Kan? Kita dah ingat kita pandai. Aku boleh baca, aku pergi duduk di Mekah khatam Quran 3 kali. Dia tu tak kerti apa. Entah Allah Ta'ala terima dia. Hak yang kita jadi mardud, dia jadi mabrur. Ni kita tak boleh nilai. Apa yang kita pandang, kita tak boleh menilai. Kemudian kita jadi bahan gosip. Na'udzubillah. Habis pahala-pahala haji kita. No? Saya terfikir ketika mana umur 33 tahun bila Allah panggil, saya kata mungkin Allah Ta'ala nak jemput saya lebih awal untuk kembali ke rahmatullah. Mungkin Allah Ta'ala nak matikan saya awal sebab tu dia panggil saya awal. Saya picak balik nak ikut. Masa tu kerja memang gaji tak banyak. Gaji saya memang sikit. No? Anak pun kecil-kecil lagi. Ni nak tinggal anak aku kat siapa ni? No? Walaupun 3 orang tapi kecil-kecil lagi. No? Nak tinggal anak aku kat siapa ni? Nak tu duduk. Kami masa tu tahun tu kena duduk 50 hari. Tapi kalau Allah panggil yang tak ada satu benda yang mustahil. Mak saya dah lama dah mati lah. Dia boleh tinggal pula. Tinggal anak-anak. Allah hebat. Saya kata asbab dengan sebab fakir. Jangan hina orang fakir. Jangan pandang rendah pada orang miskin. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku di kalangan orang-orang fakir. Agar rahmat yang Allah Ta'ala nak turun ke orang fakir ni, dapat kat kita sama. Berkawanlah dengan orang yang fakir, orang yang miskin. Kerana mereka ni selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dengan orang miskin tak mahu kawan. Nak kawan dengan orang yang kaya-kaya saja. Berkawanlah dengan si miskin. Ada orang yang tak mahu kawan dengan orang miskin. Pandang lekeh, tengok pakaian tak elok, tengok fashion tak up to date. Nak hak yang ikut fashion terkini saja. Berkawanlah dengan yang si fakir. Kerana si fakir itu ada rahmat yang Allah Ta'ala sedang turun padanya. Daripada rahmat dia,
Kita boleh tumpang bersama. Rasulullah kata, hidupkanlah aku dalam keadaan fakir di kalangan orang-orang fakir, matikanlah aku sebagai yang fakir. Memang wafat Rasulullah tak ada apa yang baginda tinggalkan. Baik, kemudian kita masuk kepada ma'rifat. Okey, tulis kat situ. Apa maksud ma'rifat? Ma'rifat ini pengenalan. Maksud ma'rifat iaitu pengenalan. Dan bahawasanya hakikat ma'rifat itu 3 perkara. Hakikat pengenalan. Pengenalan ni nak berkenalan dengan siapa? Berkenalan dengan Allah. Hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, kena kenal Allah. Satu zat yang hari-hari kita sembah, yang kita sujud sehari semalam. Berapa kali kita sujud ke Allah? Sehari semalam berapa kali? Tak dengar? Bukan 500. Berapa kali? 5 waktu, betul. 5 waktu tu betul. Di dalam sekali satu rakaat berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. 17 darab 2? Kah? Cikgu-cikgu kot dah ni. 34. Bermakna 34 kali sujud untuk solat fardu sahaja. Betul kan? 34 kali kita sujud. Dan dalam sujud tu ada 7 rukun. Betul kan 7 rukun? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Betul tak? Dengan penuh rasa tawaduk kita kumpul ke 7 ni. Setiap kali kita sujud kita kumpul ke 7 ni. Betul tak? Menandakan, mendaulatkan Allah Ta'ala, Tuhan yang satu, tidak ada zat yang layak disembah, melainkan dia. Kita kumpul segala anggota yang 7 yang kita guna 4 kerat hari-hari dah bekerja ni untuk mentaati Allah, iaitu dengan cara kita sujud. Okey, kita tak boleh sujud, kita sakit. Kita sakit pinggang, kita sakit lutut, kita sakit betih, menyebabkan kita tak boleh turun sujud. Tapi kita disuruh sekurang-kurangnya rendahkan kepala. Rendah cakap yang mampulah. Kalau takat ni saja, maka takat tu sajalah. Kalau boleh serendah-rendah, bagi serendah-rendah yang termampu kita buat. Dengan ada sujud di atas kerusi, dengan cara atas kerusinya, sujud duduk di bawah dengan cara duduk di bawah. Sekadar yang termampu. Itu menunjukkan sebagai hamba yang taat. Pasal apa? Nak kenal siapa dia Tuhan yang aku duduk sujud sehari semalam 34 kali. Itu tak termasuk dengan sunat rawatib, tak termasuk dengan sunat duha, tidak termasuk dengan sunat-sunat tahajud. Nah, kalau masuk dengan sunat-sunat tu, bahkan lebih, mungkin hampir 100 kali kita sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Tak kira dengan tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, 3 kali dalam rokok, kemudian 3 kali dalam sujud. Diharapkan menjadikan sehari semalam beratus kali kita bertasbih, berzikir. Tak kira dengan takbir intiqalat. Apa dia? Allahu Akbar setiap kali pindah rukun. Itu kita bertakbir, kita bertasbih, kita bertahmid memuji Allah. Kita lepas tu dah bertakbir, bertahmid, bertasbih puji Allah. Tengok tak kenal Allah yang mana satu. Bila tak kenal, hang kenal ke tak kenal? Kenal. Hang kenal dia macam mana? Hidung tinggi, kulit putih, rambut ikal mayang. Itu kita kenal makhluk sesama kita. No? Badan gempal, kaki pendek, mata sepet. Itu kita kenal sama-sama kita. Tapi kita kenal Allah, nak cerita macam mana? Boleh cerita? Kan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tak ada rupa bentuk sikit pun macam yang boleh nak gambarkan. Allah ni dia besar. Siapa kata Allah besar? Ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dah tentu dia besar. Kita tak boleh bayangkan dia besar. Tak boleh. Kalau terbayanglah di fikiran kita, istighfar.
Syaitan yang bawa bayangan tu. Astagfirullahalazim. Kena belajar, kena pergi kenal. Bila kita pergi belajar, barulah ma'rifat. Yang kita nak belajar ilmu ni. Nah, di dalam kitab Hidayatul Istribian, muka surat awal-awal ni adalah ilmu usuluddin. Tengah nanti dia akan main ilmu fiqh. Jadi, kalau orang tanya, kitab Hidayatul Istribian yang hampa duk pergi mengaji dekat Ustazah Hasiah tu kononnya, pelajaran apa? Abang kami belajar tauhid. Itu kata orang dulu-dulu. Nah, kami belajar tauhid ataupun usuluddin ataupun kami belajar bab akidah. Baru belajar bab akidah. Bab apa? Rukun Islam. Hari ni dia ajak. Takkanlah dia mengajak hampa yang tua-tua ni rukun Islam. Nak buat lagu mana? Rupanya tanya saat dia, hang tak ada belajar hati, awak tak reti. Ni duk menyanyi. Si Ramli pun menyanyi. Rukun Islam 5 perkara. Takkan tak reti. Ni kita nak bawa jahil murakab. Lagi dia akan cerita jahil murakab. Dia perasan kata dia pandai. Rupanya dia tak reti. Dia tak kenal siapa Tuhan dia yang sebenar. Tak kenal. Hang sujud saja rupanya hang tak kenal dia. Kita ni nak belajar mengenal Allah. Kenal. Kenal cuma nak cerita saja tak reti. Saya yakin puan-puan yang ada di depan saya ataupun di dalam Google Meet ni kenal Allah. Betul tak? Kenal kan? Tak kenal je nak sembah, betul tak? Cuma tak reti nak cerita. Betul tak nak cerita? Kalau saya tanya, macam mana kenal Allah? Nak kata macam mana lah? Kan? Tapi tahulah dia tu satu zat yang menciptakan kita. Dia yang menjadikan kita. No? Adakah kita jadi semula jadi? Aku tak tahu. Aku main-main. Sedap-sedap ada. Tak ingat pun duduk dalam perut mak 9 bulan. Ingat tak? Siapa ingat boleh kelak main cerita? Saya duduk dalam perut mak saya ingat. No? Mak apa? Mak makan rian, aku makan rian. Dia makan pulut, aku makan pulut. Boleh cerita? Kan sedap-sedap main besar dah. No? Baru masuk akal. Walhal Allah Ta'ala punya bela kita di alam azali lagi. Masuk alam azali ni tak ada, tak mana-mana pun tak ada lagi. Tak tahu nak pergi duduk dalam perut siapa. Sampailah kita tumpang sat di perut mak kata. 9 bulan 10 hari. Tumpang sat pun tak ingat apa-apa. Allah juga bela tu. Bagi makan yang kata bagi makan minum kot tali pusat. No? Keluar mai kot muka bumi ni. Allah Ta'ala juga bela. Daripada lembek, kalih pun orang kena kalih. Kalau orang tak kalih lah dia. Tak reti nak beralih pun. Sampailah boleh berlari, Allah juga bela. Siapalah Tuhan aku yang melihara aku? Kita tahu itu Allah yang memelihara. Cuma nak cerita secara terperinci, satu persatu agak sukar bagi orang yang seperti kita. Memadai dengan kita berusaha untuk belajar mengenal Allah pada hakikat. Hakikat ni pada perkara yang benar-benar berlaku. Baik. Itu dinamakan hakikat ma'rifah. Hakikat pengenalan. Dan dia kata, al-jazamu mutabiqu lil haqqi an dalil. Artinya, i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah dan tiada syak yang muafakat bagi yang sebenarnya. Artinya, bagi diri pekerjaan yang ia i'tiqad akan dia lagi daripada dalil. Faham? Tak faham. Ini bahasa tauhid. Pasal tu, ilmu tauhid ni orang tak berapa mau belajar. Sebab dia punya bahasa berbelit-belit. Bila kita belajar ilmu tauhid, kena perah otak. Kena kerja keras sikit. Orang yang bekerja keras menggunakan otak kepala dia ni, dia susah nyanyuk. Dia susah lupa. Kita kena cabar otak kepala kita bagi fikir. No? Ni kira nak fikir mudah-mudah je. Aku tak mahu fikir. Rumit aku tak mahu. Apa dah tua-tua nak belajar bab makrifat. Tak mahu. Dia nak cerita yang senang-senang je. Bila dia jumpa yang susah ni, kena fikir ni apa? Dia kata jazam. I'tiqad yang tetap, yang ni tiada berubah. Itu maksud jazam.
Maksud dia, i'tiqad ni kepercayaan. Tulis situ i'tiqad tu maksud apa? Kepercayaan. Yang tetap, yang betul-betul punya. Kepercayaan yang benar-benar punya kepercayaan. Yang tidak ada berubah, tidak ada syak. Kalaulah kata orang bawa main kat kita, satu makhluk yang besar perumpamaannya. Seperti Rasulullah pernah menceritakan di dalam beberapa hadis akan datang akhir zaman nanti satu makhluk yang besar bernama Dajjal. Mengaku diri dia sebagai Tuhan. Hamba nak terima tak? Aku boleh menghidupkan yang mati kan? Dia bertanya kita. Hamba dah nak jumpa mak ayah. Kita kata, nak jumpa macam mana? Daripada dah lama dah mati. Hamba dah aku nak hidupkan dia balik. Bolehkah? Ya, aku boleh menghidupkan. Cara macam mana? Jom pergi tunjuk kubur. Kita ni bawa tunjuk. Ni kubur mak ayah aku. Hamba dah aku nak hidupkan dia apa? Bolehkah? Akulah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Tak apalah ni, hang hidupkan dulu. Dengan syarat dia kata, kalau aku hidupkan mak ayah hang kena mengaku aku ni Tuhan hang. Tengok-tengok dia bagi hidup. Yang dipanggil fitnah Dajjal ni lah. Dia bagi hidup. Hiduplah kedua-duanya. Kita pun punya rindu dendam lah kat mak ayah kita yang dah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jumpa pula hidup. Apa kita nak buat? Dan tentu kita akan pergi peluk, sayang, tangis, rindu dan sebagainya. Tidak? Aku punya Dajjal ni dia Tuhan, boleh menghidupkan. Dan aku boleh mematikan dia. Yang ni lah Tuhan. Kalau si jahil akan mengaku. Sebab apa? Sebab dia tak ada i'tiqad yang tetap. Jazam maksud dia. Dia tak ada i'tiqad yang tetap. Tapi kalau orang yang ada ilmu ma'rifat, yang ada i'tiqad yang tetap, yang tak boleh berubah. Hang bukan Tuhan. Walaupun hang boleh menghidupkan orang yang paling aku sayang, hang tetap bukan Tuhan. Betul tak? Hang adalah ahli sihir yang diizinkan oleh Allah. Buat kerja begini-begini. Hang bukan Tuhan. Ni orang yang tak ada syak dalam hati dia. Tuhan bukan boleh merupa bentuk macam manusia. Tuhan tak boleh merupa bentuk macam makhluk-makhluk lain. Bukan sekadar manusia. Bulan bintang pun tak ada rupa macam Tuhan. Itulah Allah yang layak kita sembah. Jadi itu yang dia kata. Dia ada jazam dalam diri dia. Tak dapat tidak. Okey. Kisah seorang wali Allah. Dia berlayak naik perahu bersama dengan seorang kawan. Di tengah-tengah lautan ni, tiba-tiba perahu mereka dipukul ombak ribut. Pecah. Bila pecah, mereka ni hanya boleh berpautlah pada serpihan-serpihan. Duduklah berpaut. Sampailah ayat yang bergelora tinggi menjadi tenang. Dua ni satu terlepas belah sana, satu terlepas belah sini. Kemudian kata seorang laki-laki ni, dia kata, jika benar Allah itu sebagai Tuhanku, jumpakanlah aku dengan sahabat aku ni. Sahabat tu pun berdoa macam itulah nak jumpa balik dengan kawan. Allah Ta'ala temukan. Di dalam tengah lautan yang luas tu, Allah Ta'ala temukan. Maka kuat keyakinan dalam diri. Allah itu Tuhan. Bila aku minta, tapi kena susah payah dulu lah. Kita minta apa pun, kena susah payah dulu. Orang bukan boleh minta dapat. Melampau kot kita manusia ni. Asal tak ada minta dapat. Oh, dia ni belagak lah. Minta kena usaha. Berenanglah pelan-pelan nak pergi jumpa dengan kawan. Okey, bila dah bertemu, kita nak buat macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni untuk kita carilah dataran pantai ataupun pulau. Dah kita duduk makan minum tak boleh, siapa yang nak main bagi makan kita? Tiba-tiba hadir satu makhluk yang besar daripada dasar lautan. Nak kata ikan pun bukan, nak kata orang pun bukan. Dia pun tertanya-tanya. Apa benda ni? Rupanya makhluk tu boleh berkata-kata dalam bahasa yang dia faham. Dia kata, aku Tuhan. Akulah Tuhan. Jawab seorang kawan yang tak berapa nak cerdik ni, yang tak ada makrifat.
pengenalan tentang Allah. Dia kata, ya ke? Dia kata, betul. Hampa nak makan apa? Aku boleh bagi. Akulah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Apa saja yang kena hampa, aku boleh bagi. Ya? Kata yang seorang lagi, dia kata, ini bukan Tuhan. Tuhan tak boleh berupa bentuk seperti makhluknya. Hampa pernah tengok ke aku? Aku tak pernah tengok orang mereka. Tapi siapa yang kata aku bukan Tuhan? Kata yang cerdik ni, sebab Tuhan takkan boleh rupa macam apa yang diserupakan. Laisa kamitslihi syai'. Kalau selagi yang boleh diserupakan, itu bukan Tuhan. Hak yang bodoh tadi ni, dia kata itu Tuhan dah. Kalau macam tu, jom dia kata, aku hantar hangpa pergi satu pulau. Dia bawa lah kedua-dua sahabat ni pergi ke satu pulau. Tengok dia kata, hang masih tak mengaku lagi aku Tuhan. Aku boleh hidup di air. Aku boleh hidup di darat. Bahkan aku boleh terbang. Maksudnya dia boleh hidup di udara. Hang tak mengaku lagi aku Tuhan. Bukan, kata si cerdik ni. Dia kata, pentingnya ilmu makrifat ni lah. Kerana Tuhan takkan boleh berenang, takkan boleh di darat, takkan boleh terbang di udara. Sebab semua tu adalah makhluk. Kerana Tuhan Allah takkan serupa. Dia tak boleh terbang. Dia tak boleh berenang. Dia tak boleh berjalan. Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Tak ada rupa bentuk pun macam makhluk. Jadi hang menolaklah aku sebagai Tuhan. Kalau macam tu aku akan biarkan hang berlapar. Tak apa. Aku ada Tuhan Allah yang sentiasa memberi makan dan minum. Selagi ada air liuk di dalam mulut aku, dia kata itulah minumanku. Betul no? Cuba Allah Ta'ala bagi kita kering air liuk. Nak bercakap pun tak boleh nak melekat mulut lidah kita ni. Nak buka pun tak boleh. Rezeki tu. Nah. Jangan duk marah pun ayat liuk banyak sangat melenja-lenja turun. Rezeki tu. Kita ni jahat no. Lebih sangat kita marah. Tak cukup baru tahu. Ada orang yang tak ada ayat liuk kena buat ayat liuk no. Sebab apa? Sebab bila orang yang tak ada ayat liuk nak mengaji pun tak boleh. Pasal apa? Mulut kita akan melekat. Dia melekat tu rapat lah tu. Tak nak boleh kata apa? Bila dia cakap macam tu, dia jawab macam tu, dia kata, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang dihantar oleh Allah untuk menguji hamba. Ternyata seorang ni bodoh, jahil. Kena belajar. Apa yang perlu kita belajar? Awal-awal nak mengenal Islam, kena belajar kenal Allah. Itulah ilmu makrifat. Memang tak syak lagi. Kita belajar, baik macam mana pun, hebat macam mana, hang tetap makhluk. Hang bukan Tuhan yang layak aku sembah. Itu yang kata jazam. Jazam dalam hati kita. Mengaku sungguh-sungguh. Ini semua adalah makhluk. Bukan Tuhan. Bila dia kata, maka barang siapa yang tiada jazam pada i'tiqadnya, maksud dia yang tiada jazam, tak yakin dengan benar-benar yakin pada i'tiqad dia. Tadi saya kata i'tiqad maksud apa? Apa dia? Kepercayaan. Yang tak sungguh-sungguh pada kepercayaan dia, maka ia dinamakan jahil basit. Jahil basit. Apa dia pula jahil basit ni? Belajar ilmu tauhid kena banyak menulis. Okey? Tulislah dalam tulisan yang puan-puan faham. Sebab ilmu yang menulis itu ilmu yang akan lekat di hati. Waktu kita balik, buka kitab, baca seorang-seorang, ilmu basit. Apa kita baca dulu. Dan jika jazam ia padanya tetapi tiada muwafaqat ia bagi diri pekerjaannya, dinamakan ia jahil murakkab. Tadi jahil basit, ni jahil murakkab. Baik. Saya nak contoh sikit tentang jahil basit. Apakah yang dimaksudkan dengan jahil basit itu? Apabila ditanya, dia kata wallahu alam, aku tak tahu. Dia tahu apa yang dia tak tahu. Tunggu aku tak reti. Dia betul tak reti. Jahil basit ni tulis itu. Dia tahu apa yang dia tak tahu. Dia tahu. Hang reti ke nak buat kek 3 lapis? Jangan 3 lapis, selapis pun aku tak reti.
Dengan rasa rendah dirinya dia mengaku dia tak reti. Hati kan nak sembahyang. Orang duk sembahyang sunat witir. Hak 3 rakaat tu macam mana? Reti tak? Tu tak reti, tak pernah buat. Seumur hidup tak pernah buat. Loh, hang tak pernah buat ke? Ish, dahsyatnya. Tu hak yang murakab tu kan kata. Hak yang jahil basit dia apa? Betul ya, aku tak pernah buat. Aku yang duk buat sembahyang 5 waktu tu je, yang tu pun reti. Hantar dok. Sembahyang witir hak yang 3 rakaat tu, dia sujud tiap rakaat 3 kali. Ya ke? Kata si jahil basit. Pasal dia memang tidak tahu. Tidak tahu. Itu jahil basit. Jahil ni juga dikeji oleh Allah. Macam mana nak bagi Allah Ta'ala tak keji? Pergi belajar. Dah tahu diri itu tak kerti. Pergi belajar. Kami tak mampu, kami tak kerti apa. Hampa semua pandai-pandai dah. Duk kata kau orang pandai, dia tak kerti. Dah tahu orang tak kerti, ambil belajar. Ni dah tak pergi. Dia pun pandai-pandai ya tu. Hak yang cerdik-cerdik ya pergi. Hak kami bodoh-bodoh ni orang kan kenal. Masuk pergi dia duk perhati. Tengok atas bawah baru nak mai. Allahu Akbar. Jahatnya syaitan. Dia kata macam-macam. Orang tak kata, dia kata orang kata. Dah lah hang jahil. Jahil yang dikeji, jahil basit. Abang kata tak reti, pasal tak reti ni belajar. Okey, dia nak belajar. Kita ni mula-mula nak belajar, tentu kita cari Al-Quran lah. Boleh tak tolong ajar aku Al-Quran? Untuk kata boleh. Apa yang anda reti? Dia kata, saya tak reti apa tu. Mengaku. Itu jahil basit. Saya tak reti apa tu. Saya nak belajar daripada alif. Nak kenal alif. Tak reti, tak kenal. Tak kenal dia. Okey. Itu jahil basit yang betul-betul dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Kemudian, dia tahu apa yang dia tak tahu. Saya ni dulu mengaji dulu dia kata. Mengaji dekat tok guru dulu. Dia ajar alif datik alif bawah i, alif depan u, i, u. Lepas tu mai dah baca dah setengah dah orang perempuan. Kan dulu-dulu mengaji lama. Dia main haid. Bila dia main haid, cuti. Dia start cuti tu dia punya penyegan tu cerita lah. No? Tak cuti pun dia kata cuti, tak cuti pun dia kata cuti. Ya? Dia main nak darah, dia pergi ke sekolah menengah, dia tak mau ngaji dah. Dia malu dah nak bawa Quran. Tok rumah tok guru. Dia main kahwin, dia jumpa lagi dengan lagi banyak kerja. Dengan anak. Dengan payah, susah payah. Tak usah mengaji lah tu. Dia main beralih-beralih umur anak dah pakat besar-besar. Dia cedak. Itu jahil basit. Aku rupanya baik. Aku tak kerti. Bukan ngaji. Ngaji habis. Tapi tak tentu hala panjang pendek. Tajuk lagi lah memang ke laut lah. Boleh baca je lah. Kenal urut tak? Tapi kenal lah. Boleh pukul tak? Boleh pukul kau tu mati tak payah sebut. Kan dulu jenis kata pukul kan? Alik tendang bawa up. Alik tepi tendang bawa jadi up. Dulu punya mengaji tau. Nak belajar Alik boleh tak? Nak belajar. Boleh. Tapi tak reti apa, tak kenal Alik. Boleh baca tapi hang dengar tak aku baca. Memanglah dia baca krong-krang. Kita apa. Dan ni mau tak kita baca dari bawah balik. Tak apa, aku suka. Ini jahil basit. Dia tahu dia jahil. Dia nak belajar. Walaupun Allah Ta'ala keji sebab dia bodoh, tapi dia pergi belajar. Nak menghilangkan kekejian Allah Ta'ala. Ini dinamakan jahil basit. Bila ditanya sesuatu, dia tak reti, dia kata dia tak reti. Jangan dia tak reti, aku rasa-rasa dah. Itu dia nak pemahum. Okey? Itu jahil basit. Dan dia kata jazab ia padanya tapi tidak mufakat ia bagi pekerjaannya. Dia tahulah kata dia tu tak reti. Dia tahu tapi bukan semua yang dia tak reti. Ada juga yang dia reti. Kemudian dia kata, bila mana dia tak reti, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadilah ia jahil murakab. Jahil murakab tadi jahil basit, dia tahu apa yang dia tak tahu. Jahil murakab,
Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Yang ni lagi fana, lagi keji. Dia rupanya dia tak reti. No? Tak mengaku kata tak reti. Wih, cakap pandai. Suruh tengok debat. Kita suruh-suruh debat. Rupanya dia tak reti. Aku ingat dia reti. Cakap bukan main. Ha tu dia boleh. Ha ni dia boleh. Bagi dekat dia. Apa pun dia tak boleh. Ini murakab. Boleh. Boleh. Benda ni senang je. Cuba bagi kat dia. Hancur. Ini nama jahil murakab. Dah tak reti lain kali tanya. Kita kata. Aku nak tanya apa? Aku tak reti. Aku nak tanya apa? Dah lah tak reti. Nak tanya pun tak reti apa nak tanya. Maksud murakab ini bersusun. Jahil tahu kenapa? Bodoh. Bodoh yang bersusun-susun. Lagi bahaya daripada basit tadi. Basit tadi kan okey lah. Dia habang kata, tak reti. Hati tak masuk nasi. Hati. Macam mana? Dah basuh berah. Ambil berah dulu, buat dalam periuk. Basuh dulu 3 kali jernih ayak tu. Sukat pula. Berah banyak mana. Ayak banyak mana. Tengok berah tu cap apa. Kalau cap rambutan, pekorang sikit ayak. Dia pasal cap rambutan tu berah baru. Kalau hang terlebih ayak, lembik pula dia. Dan ni kami pakai jati. Hang jati pelebih sikit, dia berah lama. Nah, itu tak tahu. Hai yang tak tahu ni hebat. Tak tahu. Rupanya lagu tu tak tahu kata tak tahu. Beza. Tanya hak yang murakab hati. Reti. Senang je sat lagi di moy. Hang tak basuh berah ke? Awak nasi sebal banyak. Lah kena basuh ke? Aku ingat masuk nasi senang. Jangan kat tak dapur aku tu buaya. Itu murakab dah lah tak reti. Tanya kalau tak reti tanya. Janganlah tanya banyak-banyak sangat ribah perut. Agak-agak lah nak bertanya pun. Okey, ini yang dimaksudkan murakab dan basit. Faham? InsyaAllah dah. InsyaAllah faham yang dikatakan basit ni dia reti. Dia tahu habak kata dia tak reti. Kalau hak yang murakab ni, tak mengaku. Tak mengaku. Ini abang tu cakap, tetapi tiada daripada dalil dinamakan dia akan taklid. Maksud dari sini, dan jika jazam ia padanya dan muafakat ia baginya, tetapi tiada daripada dalil dinama akan dia taklid. Satu lagi. Dia reti. Dia reti dan dia juga reti apa benda yang dia tak reti. Dia tahu benda-benda ni dia tahu. Benda-benda ni dia tak tahu. Dia tahu. Saya bubuh kita lah perumpamaan. Aku hak ni aku reti. Hak yang ni aku tak reti. Kita boleh habak. Takat-takat nak suruh goreng ikan aku boleh lah. Sebab gulai aku tak reti. Kita boleh habak. Kalau hang nak suruh aku masak gulai boleh. Jangan suruh aku buat kek. Aku tak reti. Itu bukan bidang aku. Ada orang macam tu kan. Ada orang yang hang bagilah segala jenis biskut. Segala jenis kuih. Semua dia boleh buat. Tapi hang suruh dia masak. Masak yang makanan tengah hari ke apa. Yang tu dia ke laut. Tak reti. Jadi dia tahu apa yang dia tidak tahu. Ada yang orang yang dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Itu murakab kita beritahu. Dan golongan yang ketiga yang disebut taklid ni, dia tahu daripada ikut-ikut orang tanpa dalil. Maksud dia ikut apa orang tua-tua kata. Dia duk pegang cakap-cakap tok nenek moyang dahulu. Itu dipanggil taklid. Ikut saja. Ambil semayang siapa ajak? Dulu-dulu orang tua-tua kami dah ajak aku ni. Dia ajak aku tu ya. Ada dalil dia tak? Tak ada apa pun. Dia tak kata main dalil. Dia tak kata ayat Quran ke hadis ke tak pun. Maksud dia belajar tanpa dalil. Tak ada dalil nakli. Tak ada. Hadis mana orang belajar ni? Tak tahu. Kami diajak lagi tu je. Sebab tu saya bila anak murid saya nak dia ada kitab. Baru dia boleh pandang dalil Al-Quran dan dalil hadis yang dibawa datang. Terus kami belajar bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan suka-suka ngangam. Okay.
Bila ada Al-Quran dan hadis, tak jadilah ilmu kita ilmu taklid. Tidak ikut je lah. Itu yang orang ambil sembahyang. Hak yang tak erti dia nanti perhati. Tengok, oh dia basuh tangan. Okey dia kumuk mulut. Tapi dia tak tahu dia nak kumuk tu, dia nak buat keluar macam mana ayak tu. Dia nak basuh hidung, nak buat masuk ayak dalam hidung macam mana dia tak erti. Begitu juga dia basuh muka, dia tak tahu hak muka sampai ke mana. Sebab apa? Sebab ilmu dia ilmu taklid. Ikut saja orang tua-tua dahulu kala. Tu yang tak jadi bid'ah ni. Bid'ah ni taklid lah. Dia ikut je. Dia tak bersandarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka jadilah ilmu dia ilmu ikut-ikutan. Batal iman macam tu. Tak boleh pakai juga. Belajar tak? Belajarlah dulu-dulu. Belajar kat siapa? Adalah tok guru lama dulu ni dia mengajar. Kami ikut-ikut lagu tu je lah. Dia ajar baca Quran. Kalau boleh baca, Alhamdulillah. Tapi tak boleh. Bila orang tak boleh baca, dia banyak dia heret. Dia berkeluh-keluh. Habis 30 juz. Pasal apa? Nak kahwin. Pasal nak buat khatam Quran. Khatam. Ngaji tak kerti. Taklid. Ikut saja. Macam tu juga sembahyang. Tengok orang rokok, aku rokok. Orang sujud, aku sujud. Orang baca Fatihah, aku baca Fatihah. Tapi bacaan berterabur-ambur. Rokoknya tak sempurna rukun dan syarat. Sujudnya tak sempurna. Itu yang kita tengok orang duduk sujud di atas kain lekung. Kadang pakai anak tudung sampai lambuh ke dahi. Sujud tak kena dahi. Tak sah. Bila kita beritahu tak mau dengar cakap orang pula. Kita tengok kain telekung dia jarang nampak kulit pun tak mau dengar juga cakap orang. Kita tengok kaki dia nampak pun tak mau dengar. Ini ilmu taklid. Sah tak? Tak sah. Batal ilmu ni. Dia ikut je. Dulu orang tak kata apa pakai api lah. Lekung keluar rambut orang tak kisah. Tak boleh. Kalau bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, tak boleh. Tak apa tak kisah. Taklid. Ilmu ni ilmu ikut-ikut saja. Alah macam ilmu bid'ah yang dia ikut. Kan dulu bila kita ni, ingatlah kecil-kecil dulu. Waktu tu saya pun jahil basit, jahil murakkab semua ada kat saya. Sebelum kita kerti memang kita jahil, betul tak? Dulu kan duk menyapu. Menyapu tu kadang-kadang terkena badan kita. Kata kawan, ludah sekali hantar nikah. Suik kan. Menyapu tu siai dia kata. Kita pun ludahlah ketih kat menyapu tu. Kalau penyapu tu kena badan kita, saya tak nikah, jadilah aku tua pakai tak kahwin. Masa tu sekolah rendah lagi tu. Pun ingat nak kahwin dah tau. Kan menyapu dalam kelas. Melawak dengan kawan. Menyapu tu tersenai. Kena belakang kita. Ludah balik, ludah. Pasal apa orang kena ludah? Ini kata ilmu taklid dah. Tak bersandarkan kepada Al-Quran. Kita pun ludahlah. Pasal apa orang kena ludah? So ni tak kahwin. Siap menyapu ni. Ya ke? Susah hati. Itu ilmu taklid. Ni ilmu ikut-ikut saja. Hang sampai tak kerti apa. Bila dia masuk ilmu tu, aku ni punya buat kerja khurafat dengan kerja bid'ah punya berlambak-lambak lah. Kan dulu orang nak kenduri, lambung baju pengantin nak merah-merah nak atas bumbung. Tak mau bagi hujan. Cucuk pelita bawah dapur, mau terbakar apa tu berapa tahu no? Rebus batu pengilin. Kan? Batu pengilin lah besar tu. Rebus. Apa kerja dah pergi tengok kita ni ingat ada gudai. Batu pengilin. Tak tengok no masam dah langit. Langit masam. Habis apa kena mengenal langit masam dengan rebus batu pengilin. Ni ilmu taklid. Batal. Tapi Allah Ta'ala tu dia uji akidah kita. Dan nak hujan, dia bagi tak hujan. Kan? Tu kata lambung nak baju pengantin nak merah tu. Nak atas tu. Dia tak ada hujan. Ujian ke atas iman. Orang yang buat kerja khurafat ni, kan aku dah kata. Tengok hujan lebat. Itulah hamba tak mahu dengar orang lain ni pergi mengaji dia tak mahu buat dah. Yang kita suruh. Tu cakap orang tua tak mahu dengar. Dia ada ulang tu lah. Nak kata dia tu betul juga.
Allah uji pada kita lah. Allah uji keimanan kita, akidah kita dengan Allah Ta'ala memakbulkan apa permintaan si khurafat tersebut. Itu dipanggil istidraj. Penghinaan yang datang. Oh, hebat Allah ni nah. Hebat Allah Ta'ala, kita tak hebat nah. Kita banyak kekurangan dan kepintarannya. InsyaAllah nah. Saya berhenti lambat sebab saya mula lambat tadi nah. Jadi tanda kat tu, dan barang siapa jahil pada aqaid iman. Dia nak cerita panjang. Sebab tu kita kena berhenti cakap ni, tidak sekali jadi ke-12 nah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Saya mohon sangat-sangat agar jangan jemu untuk belajar. Saya tahu bila saya buka Hidayatul Subyani, saya jumpa ilmu aqaidul iman. Aqaidul iman ni kebanyakan orang tak mahu belajar. Pening dia berkata. Ustazah tu cakap belik-belik bermusim-musim. Kalau tak tahu, baik tanya saya. Kalau saya tak tahu, saya tanya guru saya. Dan kalau tak faham dengan cara penyampaian, bagi tahu pada saya. Saya akan ubah cara penyampaian saya. Boleh? Bagi tahu pada saya. Saya sentiasa menerima teguran sebab saya bukan manusia sempurna. Serba kekurangan, bagi tahu. Tapi jangan berhenti untuk belajar ilmu aqaidul iman. Ilmu ni wajib. Ilmu makrifat nah. Ilmu nak kenal Tuhan. Wajib kena belajar. Saya paling segan bila orang kata, Ustazah, ajak tauhid lah. Allah. Bukan apa, sehari tinggal saya seorang. Nah, orang tak mau. Orang kata payah, baik tahu fiqh senang. Walhal, makrifat ni lebih wajib. No? Habis pasal makrifat ni kita akan masuk fiqh. Dalam kita ada itu 9 juga. Jadi bersabarlah. Memerangi kejahilan, nescaya kamu akan berbulan madu dengan kealiman. Bersabarlah membasmi kejahilan, nescaya kamu akan berbulan madu dengan kealiman. Faham maksud saya? InsyaAllah ta'ala yang baik itu datangnya dari Allah, yang tak baik itu adalah diri saya sendiri. Okay, saya buka soalan. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Okey. Kita semayang kita nampak kaki. Kalau kaki tu kita akan nampak atau orang belakang yang nampak? Ataupun kadang-kadang kita rokok, nampak terkelak jari kita tu. Kan? Okey. Okey. Tak sengaja. Kan? Di dalam ilmu fiqh, jikalau terbuka aurat dengan bersebab, contohnya kipas angin terlampau kuat, dia tiup sampai terselok, ternampak ujung kaki kita. Kita rokok-rokok nampak ujung kaki. Cepat-cepat kita tutup, maka tidak batal. Kalau kita menutup dengan segera, maka tidak batal. Ataupun kadang-kadang anak cucu ni, dia berangkat, dia main selak ke lekong kita. Kita cepat-cepat tutup, maka tidak batal. Tapi kalau kita biar dalam masa yang lama, nampak kaki. Sengaja kita pun dah tahu kain tu pendek, kita pakai, kita tak pakai stokin, maka itu batal. Dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, rokok yang pertama, tak sengaja, nampak terkeluar jari, cepat-cepat kita tutup. Maka tidak mengapa. Tapi jika kita biar dalam tempoh yang lama, batal. Batal. Dan kemudian, orang belakang, kita semayang berjemaah. Orang belakang nampak kaki kita. Waktu kita sujud tu, kan kita nampak kaki. Lepas tu dia tegur. Dia bagi tahu tadi nampak kaki. Kita wajib buat solat semula. Sebab terbuka aurat. Jangan kita tak dengar. Baby nampak pihang, nampak kaki nampak. Kita nampak banyak. Nampak tapak kaki kita tu. Kita dah tahu kain kita tu pendek, pakailah stokin. Bila pakai stokin, dia tutuplah aurat kita. Tidak? Jadi, bila kawan belakang tegur nampak, maka kita kena buat semula. Batal solat kita tadi. Wallahualam. Terima kasih. Ya. Ya. Sama dah. Ya.
Okey. Okey, baik. Terima kasih, Nah. Mula kita sembahyang witir malah ganjil. 3 ataupun 1. Ni kita rasa kita tak larat, kita pergi buat 1. Lepas tu kita nak buat 2. Tak boleh dah. Dia kena bermula dengan 2, kemudian 1. Kalau dia buat 1, tinggal 1 tu je. Dia buat 1, betul saya nak buat 2. Dia menyalahi ibadat Rasulullah SAW. Maka itu dianggap sebagai bid'ah dalam beribadat. Jadi tak boleh. Kalau dah 1 ya terus. Wallahualam. Ya. Okey, dah ada kitab dah. Tadi kita kira 5. 6 lah, 6 insya-Allah. InsyaAllah bulan depan, tak apa insya-Allah, mungkin kita kena belilah kali ni, boleh tu? Berapa kamu? RM12, boleh, InsyaAllah bulan depan saya bawa, boleh. Kalau kata ada lagi yang nak order, cuma bagi tahu melalui WhatsApp. Ustazah Jalmiah tak main yang ni, apa bagi tahu melalui dia akan bagi tahu dekat saya, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Tak ada, saya minta ampun, minta maaf andai apa yang kita bahaskan bersama tadi ada yang menyinggung perasaan siapa-siapa, ketahuilah saya tak tujukan khas perkataan tu kat siapa-siapa. Sebaliknya itu amalan yang kita buat hari-hari. Kalau hak jahil tu pun kita, kalau hak baik pun kita, kalau hak tak baik pun kita. Bukan kepada satu-satu individu, tapi rujuklah kepada diri kita. Jangan duk syok sendiri, aku ni bagus, dia pun tak bagus dah. Kan? Kita pun tak baik mana. Kita sedang berusaha nak jadi baik. Itulah kita, kita tak baik. Kita sedang berusaha nak jadi baik. Bagi tahu dekat diri, barulah hilang perasaan takabur. Ni duk syok sendiri, aku ni bagus pada kawan tu, tudung aku labuh pada dia tu. Dia tu pakai tudung pendek. Jangan pandang orang lain lebih rendah daripada kita, tapi sentiasa merendah diri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua, Kita berpisah dengan sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu